Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Meja Fikir. Saya Aulia Rahman bin Zulkarnain. Malam ini kita bersama dengan Dr. Kamil Azmi bin Tohiran, saudara Muhammad Amai Ismat bin Muhammad Nasir dan juga Ustaz Muhammad Suhail bin Muhammad Sufyan. Dia juga biasa. Ini malam ini kita akan membincangkan isu yang mungkin sudah lama dibincangkan oleh manusia. Saya ada satu persoalan. Apabila masyarakat pada zaman sekarang dia mengatakan mereka tidak bahagia kan, dengan isu depression makin meningkat, menjadi penyakit yang meningkat naik, kadar bunuh diri. Jadi sekarang persoalannya, apakah masalah terbesar dalam kebahagiaan manusia ni? Kalau saya boleh bagi pendapat ni, kebahagiaan ni dia bukan sekadar kisah kepada orang dewasa ataupun orang-orang yang berumur tau. Bagi saya pendapat tentang masalah tentang kebahagiaan ni dia melanda semua peringkat umur. Daripada budak kecil, remaja, belia, dewasa sampailah orang umur tua. Sebab masalah kebahagiaan ni dia mungkin benda tu berbeza. Peringkat umur kecil mungkinlah dia bersifat tak dapat main, tak dapat pergi taman. Kalau orang dewasa tu mungkinlah kereta tak cukup besar, rumah tak cukup cantik dan sebagainya. Maksudnya dia benda tu dia daripada kecil sampailah besar, benda yang berlaku, fenomena yang berlaku. Manusia lah. Manusia. Semua ada masalah lah. Tapi apa yang menyebabkan manusia ni sekarang, terutama manusia moden, mereka merasakan tidak bahagia? Mungkin panjang sikit tu. Kena kurang tangkap lagi point tadi. Macam yalah kena kat semua orang. So jadi apa? Jadi persoalan tentang kebahagiaan ini merupakan persoalan yang menjadi perbincangan besar lah. Dan yang menjadi masalah tu adalah pada apakah erti bahagia yang dicari. Jika budak mungkin ada erti bahagia daripada mainan. Orang mungkin peringkat umur pertengahan tu pada kerjaya. Maknanya dia manusia ni semua orang ada masalah bahagia. Cari kebahagiaan. Kita tengok tema dia janda semua orang kena. Tak kisah umur semua. Macam itulah point dia. Jadi boleh kalau kita faham erti bahagia lah istilahnya, adakah kita akan bahagia? Jadi apa itu kebahagiaan, macam mana konsep dia? Kalau sebut tentang apakah kaitan kebahagiaan dengan alam, sumber alam dan sebagainya, saya tengok sebenarnya kebahagiaan ini merupakan benda fitrah kepada manusia lah. Dia keperluan kepada manusia. Sama macam kita perlu kepada makanan, sama macam kita perlu kepada minuman dan sebagainya. Hatta pernah ada kajian dijalankan di Barat, di sebuah universiti. Dia cuba melihat bagaimana respon manusia ni terhadap dua perkara, iaitu hasil bahan binaan manusia macam kereta, macam bangunan, dan dibandingkan dengan gambar tentang pokok, gambar tentang sungai, gambar tentang laut. Jadi yang menariknya, dapatan kajian itu menunjukkan bahawa orang yang ditunjukkan gambar berkenaan dengan alam ni, dia lebih bahagia. Jadi maksudnya bahagia itu memang dicari oleh semua orang dan dia fitrah kepada manusia. Jadi maksudnya manusia ni semakin dekat dengan alam atau semakin dekat dengan fitrah, dia akan bahagia. Sepatutnya begitu. Lebih lagi bila dikenal keperluan interaksi dia dengan alam. Jadi permasalahan dalam dunia moden ni tentang bahagia, kenapa ramai yang tidak bahagia? Sedangkan kita ada indeks kebahagiaan yang dikeluarkan oleh United Nations. Adakah indeks itu tidak tepat? First kali tadi soalan pertama dan kedua saya nampak tak terjawab lagi sebab soalan dia apa masalah dunia. Saya masalah dunia dia cerita, maknanya Ustaz Ismat dia cerita pasal masalah dalaman. Okey, itu poin salah. Dia masalah dalaman dan dalaman tu dia kena kat semua jenis umur. Dr. Kamil pula cerita dia adalah masalah yang sebenarnya berkait dengan luaran juga. Kan? Jadi sekarang ni macam mana sebenarnya? Dalaman ke luaran? Kita kena tengok sikit macam mana tu lah. Maksud dalaman dan luaran tu? Mana dalaman contoh, kalau kita kata benda tu adalah dalaman, dia adalah keadaan state of mind seorang ke state of hati seorang ke dulu. Keadaan hati atau ni. Contoh, kalau kita tengok orang kampung, bahagia tak? Mungkin bahagia. Kita tak tahu, tapi kita tengok dia kata aku bahagia, aku happy je kan. Walaupun dalam keadaan kita tengok luaran dia tu nampak macam bahagia, pakai kancil, rumah pun kayu kan. Aku duduk sini bangku, ada swimming pool. Dia kata apa nak ada swimming pool, aku sungai pun ada. So jadi nampak bila sentuh indeks bahagia tadi, kebanyakan item dia cerita tu dia cerita pasal luaran juga akhirnya.
Maksudnya material. Dia tak sepenuhnya material, Betul. tetapi pengukuran dia pergi ke situ. Dan concern saya tentang bahagia ni adalah dia first kali konsep. Kita bincang tadi konsep first. Konsep tu bahagia tu apa? Lepas tu baru kita boleh kata masalah dunia macam mana. So bahagia tu kita kata dia masalah dalam dan masalah luar. Sebab dia tak boleh nak kata masalah dalam je. Ada orang yang luar dia canggih tapi dalam masalah kita boleh kata macam tu. Ada orang yang dalam dia bukan main happy, gembira, tapi kita tahu luar dia tu dah lah buat maksiat. Tapi dia kata dia happy lah. Kalau kita umbuk, dia tak depress apa semua, dia buat maksiat. Luar dia tu dia miskin, buat maksiat apa semua. Maksudnya Jadi, dalamannya boleh tak kita kata dia tu bahagia? Jawapan tak boleh. Okey, jadi dia tadi ada 2 poin lah, saya tengok 2 poin lah. Kita soalan sama. Soalan ni kita tengah sembang tentang kita tengah bincang dan sembang tentang macam mana apa sebenarnya masalah ni. Jadi Ustaz Ismail dia cerita konsep dia. Konsep dia adalah masalah tu adalah universal. Semua orang kena. Dia tidak Dihadapi oleh semua generasi manusia. Ya benar. Semua jenis manusia dan semua jenis orang. Kita tengah cerita tentang masalah orang, kita bukan cerita tentang masalah binatang, masalah apa tak. Dan dia adalah benda, bila universal, berarti dia dalaman. Sebab luar lain. Budak dengan ni semua lain. Kan? Mana dalaman tu merujuk kepada apa? Manusia ni dia akan ada state dalam dia. Dia bukan sekadar state luar. State dalam tu kalau yang barat dia akan kata benda tu sama ada minda, emosi ke apa. Kita panggil akal, roh dan sebagainya lah. Itu kita bincang nanti lah. Itu satu. Mana kita boleh kata setuju bahagia tu dalam. Kita boleh setuju juga bahagia tu ada kaitan dengan luar. Dia ada pengaruh daripada persekitaran. Betul. Sebab bila dicerap persekitaran tu, dia menimbulkan dia berubah mood dia. Okey, betul. Cuma tambah sikit. Soalan yang kedua tadi, dia cerita tentang kalau macam tu, dah ada indeks kebahagiaan, mana kedudukan indeks kebahagiaan di dalam perbincangan kita ni? Dia masalah atau tidak? Atau indeks kebahagiaan tu adalah sesuatu yang alhamdulillah menepati syariah, menepati kehendak Allah, Allahu Akbar. Dan sebelum tu, adakah benda kebahagiaan ni boleh diindekskan? Dia objektif ke subjektif? Sebab contoh kecantikan. Bila kita kata cantik ni kena satu kulit macam ni, hidung kena macam ni, mata kena macam ni. Itu dah menzalimi makna kecantikan. Kecantikan ni subjektif. Jadi adakah kebahagiaan itu sendiri boleh diindekskan sebenarnya? Kalau dia simple je. Okey, kalau saya kongsikan tentang apa yang pandangan umum dari segi penyelidik melihat kebahagiaan ini memang boleh kata sepakat bahawa indeks ni ada pelbagai dan dia sangat kompleks. Dia tidak boleh mewakili kebahagiaan dalam sudut yang sebenar lah, dia tak menyeluruh. Baik. Itu benda yang mereka barat pun setuju. Cuma indeks tu pun dia setuju benda tu. Betul. Cuma isu sekarang kan kita ada pelbagai takrifan tentang kebahagiaan. Tetapi kenapa manusia masih lagi mengatakan mereka tidak bahagia? Ada masalah di sini yang mungkin kita kena jelaskan kenapa manusia ni tidak bahagia. Jadi kalau saya punya pendapat berdasarkan apa saya punya pandangan tadi, masalah besar dia adalah bila kita letakkan 1, 2, 3 itu kebahagiaan. Maksudnya kebahagiaan diletakkan tu pula bersifat material. Sebagai contoh, umur dah 35 tak ada rumah lagi. Okay. Tak bahagia. Tak bahagia. Mana macam ni? Kalau yang betulnya tak letak 1, 2, 3 macam mana? Bukan, maksudnya kita mungkin boleh letak jika kita setuju bahawa bahagia itu boleh diindekskan. Maksudnya benda itu bersifat luaran. Sebab kalau dalaman mungkin dia susah sikit. Psychological kalau dia state of self, keadaan diri dia susahlah nak diindekskan. Okay, saya buat satu je saya tak nak terperangkap dengan indeks tu. Kalau kita bincang konsep, kita nak kena faham dan tahu. Kita kena setujulah mana benda ni adakah boleh diukur atau tidak. Even dalaman pun boleh ukur. Jadi bila kita kata konsep, dia adalah konsep yang boleh difahami. Poin saya di sini, kita tak nak bincang benda yang seolah-olah benda ni kita kena bincang tapi kita tak tahu apa dia. Kita tak macam tu. Betul juga, betul. Dia isu sekarang saya tertarik dengan kata-kata ustaz tadi. Orang di kampung rasa bahagia begini. Orang Buddha merasa dia duduk di dalam tempat mereka beriktikaf bukan. Bertapa. Saya minta maaf kan. Mereka rasa bahagia. Orang Hindu semua punya justifikasi bahagia masing-masing. Okay. Jadi sebenarnya bagaimana manusia ni boleh bahagia? Adakah bahagia tu dia relatif ustaz ataupun dia mutlak? Kalau saya punya pendapat lah. Satu, kita setuju bahawa bahagia ni dia bersifat luaran dan dalaman lah. Sebab kalau kita kata dalaman sahaja, ada juga aspek-aspek luaran yang menentukan kebahagiaan itu. Indeks bahagia itu taklah kita buang baku sampah terus. Mungkin ada juga eksperimen yang betul menggambarkan kebahagiaan dari sudut luaran. Manusia. Dan kita tak nafikan bahagia itu dari pedalaman diri. Kita ni bukan lahir dah bahagia tiba-tiba. Kita kena usaha kepada kebahagiaan itu. Jadi keadaan diri kita yang berusaha ke arah itu adalah satu bentuk
Itulah keadaan dalaman dia. Tapi saya tak faham berusaha kat mana. Sebab yelah mana tahulah saudara kan belajar Mesir dulu kan. Apa yang kita boleh sandarkan? Kebahagiaan itu perlu disandarkan kepada Ke arah apa? Okey, jadi kalau kita nak kata, kalau orang beragama mengatakan bahawa kebahagiaan itu pada diri yang berusaha mencapai objektif kewujudan dia, iaitu Tuhan. Sebagai contoh. Dan itu masalah yang tak ada sekarang. Itu antara mungkin permasalahan besar. Dan memang saya sendiri ada sahabat yang dia masalah mental ni. Dia ada masalah bipolar disorder. Dia cakap bertuhan ini memberikan kalau bukanlah penyelesaian secara mutlak, tapi dia memberikan percentage untuk menyelesaikan masalah mental. Terus setuju. Maksudnya dia kembali kepada Tuhan, bertuhan. Ya, rasa bertuhan tu walaupun mungkin tak secara saintifik dibuktikan, tapi dia sendiri pengalaman dia kata bila rasa bertuhan mengurangkan masalah mental. Kita dengan pandangan doktor yang bahagian saintifik sikit. Saya suka mengaitkan bagaimana orang berinteraksi dengan alam dan kaitan dengan kebahagiaan. Dan masalah pada hari ini kalau tanya kepada saya kaitan penggunaan sumber alam ni yang sama adakah dia diurus membuatkan manusia bahagia, jawapannya tidak. Puncanya apa? Tadi Ustaz Ahmad dah sebutkan tentang bila kita tidak bertuhan ni, kita ada kecenderungan untuk memilih, memutuskan sendiri. Dan rata-rata yang dipilih oleh Barat dan orang yang cenderung kepada idea Barat adalah material sebagai ukurannya. Akibat daripada memilih material sebagai petunjuk kebahagiaan, mencari kebahagiaan, dan itu menyebabkan manusia berlumba-lumba mengumpulkan material. Dan akibat dari perlumbaan itu merosakkan alam sekitar dan sebagainya. Dan dia mengancam kebahagiaan bukan hanya diri dia, sebenarnya dia mengancam kebahagiaan generasi yang selepas daripada itu. Menarik ni sebab bila kita mengatakan bahawa Barat menjadi rujukan untuk kebahagiaannya, kita punya indeks kebahagiaan, saya rasa tidak boleh tidak dia berpusing di sekitar falsafah Barat ya. Adakah konsep kebahagiaan Barat ni bermasalah? Dia macam ni je. Mungkin yalah, sebab saya pandangan Ustaz, saudara Ismail, pandangan doktor, pandangan yang dah dengar, kita dah bincang. Saya punya kesimpulan simple je. Bila Allah dah bagi Al-Fatihah kat kita, tu petunjuk yang cukup jelas. Maksudnya? Tidak boleh bila kita cerita tentang keburukan semua ni. Al-maghdubi alaihim wadh-dhalim, Allah kata. Orang yang Allah marah dengan orang yang sesat. Yang marah ni kenapa? Dia ekstrim satu sudut. Dia tinggalkan, dia ada ilmu tapi dia tak buat. Yang Allah marah satu lagi ni apa? Dia ekstrim satu sudut. Dan dalam ini pun, cerita bahagia pun, kita ni syaitan sentiasa bawa kita, dan sistem barat ke timur ke apa yang tak pasti pada Quran semua ni, kesesatan tu dia akan sentiasa bawa ke situ. Kita akan nampak Bawa contoh ke ekstrim. Ya. Contoh kebahagiaan dia ambil satu sudut adalah bila dia hilang di dunia. Buddha, dia pergi kepada dia duduk betapa hilangkan keseronokan. Dia jadi ekstrim. Kan? Dan benda tu dia buat kan. Dia anggap itulah kebahagiaan. Ada satu ekstrim lagi, dia pergi kepada ini semua sembang kan. Sembang, lemah kan. Tapi dia belah sini dia kata yang penting kita dapat dunia. Jadi dia sentiasa bawa ke arah ekstrim. Dan dia cuba gabungkan. Dia gabung jadi apa? Dia gabungkan hidup dia tu pukul 8 sampai pukul 6 pagi dia bangun, dia meditasi, dia pergi ekstrim sini. Baik. Sampai pukul 8 dia pergi kerja. Ekstrim sini. Kalau boleh, Jadi kalau Islam, boleh Ustaz, ringkaskan maksudnya secara tuntas. Kebahagiaan ni macam mana Ustaz? Yang boleh kita sampaikan kepada masyarakat. Yang tu Kesimpulan Iaitu kita asas dia pertama adalah kita mengatakan bahawa kebahagiaan bukan sekadar dalam aspek luaran iaitu material. Itu mungkin kesimpulan kita yang kita sepakati sama. Betul. Cuma soalan tadi tu saya nampak kita tak boleh bincang lagi selagi kita tak dapat kesimpulan pada masalah ni. Baru kita boleh kata tu kan. Kita boleh cakap tapi saya nampak kesimpulan yang saya nak bawa sini adalah kepada masalah yang berlaku hari ni. Adalah apabila pandangan bahagia ekstrim. Dia gagal melihat pandangan kebahagiaan secara menyeluruh. Betul. Even orang Islam pun. Contoh orang bila dah pencen, dia nampak bahagia kenapa? Walaupun tak ada duit, yang penting dapat pergi masjid. Sedangkan Islam tak pernah sekali-sekali buat macam tu. Kan? Itu kita cerita lain lah dari Islam tu. Tapi kita nak cerita sekarang ni, isu kebahagiaan yang ada kat umat Islam, yang ada kat semua. Apabila bahagia tu dilihat dalam aspek yang ekstrim. Kalau agama je. Dia tak boleh nak kaitkan dunia. Jadi secara umumnya, masalah kebahagiaan yang Ustaz simpulkan ni, dia adalah salah justifikasi terhadap bahagia tu betul? Bukan justifikasi, faham bahagia. Faham bahagia. Jadi faham bahagia dia, pecah. Bila dia nak bahagia dunia, dia dah lupa dah akhirat ni. Baik. Bila nak bagi akhirat, dia lupa dah dunia ni. Soalan gitu. Kalau saudara Rama? Saya boleh simpulkan dia adalah polarisasi faham kepada kebahagiaan. Ada yang melihat bahagian tolak dunia,
Ada yang pakai terima dunia. Baik. Mana sama lah. Kalau lain, Tapi saya pun setuju. Kalau kita pandang dari segi penggunaan sumber alam dan sebagainya, punca ketidakbahagiaan kita pada hari ini apabila kita mengguna secara ekstrim kita punya sumber, merosakkan alam sekitar dan akhirnya impak kepada kerosakan alam sekitar tu global warming dan sebagainya, dan kita tidak bahagia. Zalim. Kita zalim, kita tak meletakkan pada tempatnya. Baik. Tadi kita dah bincangkan permasalahan tentang bahagia, kan? Dan rata-rata kita setuju tentang konsep kebahagiaan tu tidak tepat sebab kita menggunakan barat, kan? Antaranya sempit, kan? Dia melihat pada materi ataupun tidak seimbang, kan? Jadi sekarang bagaimana kita hendak membina ketamadunan ke depan ni, kan? Dengan konsep kebahagiaan yang berbeza, alternatif kepada konsep kebahagiaan sekarang. Okey, sebelum kita nak pergi kepada unjuran peradaban, kita kena faham dulu konsep bahagia yang apa yang kita cuba ketengahkan. Jadi saya ada baca satu buku tulisan Raghib Al-Asfahani. Dia tajuk dia pun dah cukup menggambarkan satu kesepaduan tau. Dia kata tahsil as-sa'adatain, mencapai dua bahagia. tajuk buku dia tu. Tajuk buku dia sendiri, Tafsir Nasyatan wa Tahsil Sa'adatain. Mencapai dua kebahagiaan. Mana di sini bahagia yang dimaksudkan oleh Islam adalah bahagia dunia dan akhirat. Dia ada satu unsur yang bersifat menyeluruh tau. Dia bukan sekadar, mungkin itu satu itu boleh tajuk kan, bila kita baca kita buka dalam, tapi maksudnya kata di situ ada unsur-unsur kesepaduan dah digambarkan di situ. Jadi konsep bahagia yang kita perlu ketengahkan adalah konsep bahagia yang menyeluruh. Bagi contoh saya ambil macam Buddha kan. Buddha dia cakap masalah ataupun kesengsaraan ini berpunca daripada adanya keinginan. Keinginan itulah punca kesengsaraan. Jadi bila hilangkan kesengsaraan itu ataupun keinginan itu sendiri, datanglah bahagia. Jadi maksudnya dia dah tolak lah. Dunia ni dia dah tolak habis lah. Tak ada langsung dah lah. Dia nak mencapai kebahagiaan akhirat dia lah. Jadi Islam tak faham macam tu. Dan dia kata ada kedua bahagia, iaitu dunia dan akhirat. Maksudnya dunia ni Islam pandang macam mana? Tak, maknanya keinginan tadi kalau Buddha dia hilangkan, Islam suruh naikkan tu macam mana? Islam suruh meletakkan keinginan itu pada tempat yang betul. Kan? Biasa di dunia ada bahagian dia, di akhirat ada bahagian Jadi dia. bahagian dunia ni macam mana? Sebab kita tahu, rata-rata tahu macam mana galakan pahala akhirat, semua serta maklum. Tapi dunia ni kadang-kadang ada yang ambil terlebih, ada yang terkurang. Macam mana ocean dunia ni? Itu menarik. Kalau kita sembang tentang pengurusan sumber alam dan sebagainya, yang macam kita sebut tadi, masalah barat, falsafah barat dalam penggunaan sumber alam ni sebab dia ekstrim. Sama ada dia gunakan secara berleluasa atau dia kata jangan gunakan langsung. Yang mana benda ni inilah tidak menguntungkan kepada pembinaan tamadun manusia. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah yang paling baik. Maksudnya tengah-tengah? Maksud yang tengah-tengah ni kita kata bila Allah jadikan sesuatu unsur dalam dunia ni, baik pokok, baik haiwan, baik air, mineral dan sebagainya, semuanya ada fungsi-fungsi tertentu. Dan Allah menjanjikan rezeki kepada semua hidupan ni memang cukup sehingga kiamat akan berlaku. Cukup ke lebih? Cukup. Lebih sebenarnya pun. Jadi Dia berbeza dengan barat. Barat mengatakan tak cukup. Itulah yang jadi punca tu. Bila dia kata sumber terhad, ada kecenderungan untuk masing-masing bersaing dan menguasai sumber. Itu kita tengok ada perang di Timur Tengah. Sekarang ni pun berlaku perang lagi di Ukraine dan sebagainya. Itulah yang kita kata solusi kepada masalah ini adalah bila kita melihat penggunaan sumber itu harus berkadar dengan keperluan pada hari ini. Kalau kita tengok contoh, kalau saya sebut tentang apakah kita telah menghasilkan produk pertanian yang mencukupi atau berlebihan. Ternyata data menunjukkan bahawa sekarang ni kita bazirkan 40 hingga 50% daripada bahan makanan yang kita hasilkan. Maksudnya ni di Malaysia? Di dunia. Jadi rata-rata begitu. Jadi maksudnya apa? Sepatutnya tanah yang kita buka untuk kegunaan pertanian mungkin tak macam sekarang. Kalau negara maju sekarang,
hutan tinggal 30%, lebih kurang 33%. Baik. Jadi baki telah dibuka untuk pertanian dan pembangunan. Sedangkan sepatutnya tidak dibuka seluas itu kerana dia keperluan pada generasi yang akan datang. Sekarang kita baru ada 7 bilion lebih. Mungkin akan sampai 9 bilion. Mereka nak guna sumber apa. Jadi penting untuk kita gunakan berkadar dengan keperluan kita sebenarnya. Baik, kalau macam tu, pendapat Ustaz bagaimana konsep alternatif bahagia ni Ustaz? Itulah kena fikir kat sebab bila tadi soalan tu dari awal lagi sebenarnya kita nak buat apa. Jadi macam pandangan Ustaz Ismat tadi dia kata macam betul dia kata macam Dua kebahagiaan. Kebahagiaan tu menyeluruh lah. Menyeluruh dan Dr. Kamil cerita tentang macam mana Berkadaran. Ya, tapi kalau kita tengok secara betul-betul lah yang real yang berlaku lah kan. Kita juga sebenarnya terperangkap di dalam kerangka yang kita sebut masalah tadi. Kerana kalau kita tanya pada orang kampung apa yang bahagia, dia kata duduk kampung, bandar apa duduk bandar. Seolah-olah siapa nak kejar akhirat betul-betul kan, tinggallah dunia. Sedangkan itu bukan kerangka Islam, itu kerangka yang sebut tadi budak. Kan, atau siapa nak kejar dunia, orang kata ni kejar dunia. Kita dengar contoh yang simple. Dia ni tengah kejar dunia, kita tu rasa ya Allah, teruknya teruknya saudara. Seolah dunia ini bukan Islam. Jadi seolah-olah bukan macam tu. Sedangkan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, doakan aku bagi aku dapat kat dunia ni kebaikan. Kita doa tu. Kan? Tolong jangan bawa masuk rumah dia. Rumah saya dah masalah. Itulah. Okey. Untuk atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dua-dua. Bila nak dapat dua-dua hasanah, dua-dua kebahagiaan, ada orang tafsir macam dekat dunia ni adalah dengan beramal untuk akhirat saja, dan amal tu disempitkan beribadah je. Sedangkan kebahagiaan solution Islam adalah dia betul-betul bergerak kemuncak kebahagiaan dulu. Kemuncak pencapaian di dunia itulah dia kebahagiaan, kemuncak pencapaian akhirat itulah kebahagiaan. Kedua-duanya mesti sama tinggi. Dengan syarat kedua-dua bertepatan dengan apa yang Allah tetapkan. Bawa kemajuan dunia dengan betul-betul atas landasan Allah. Kemajuan akhirat betul-betul dengan landasan Allah. Ada juga orang dia bawa akhirat tapi Allah tak suruh macam tu. Tadi ada saya sembang sebelum ni lah, sembang dengan Dr. Kamil tadi. Dr. Kamil tanya saya sebab ustaz kan, apa hukum zikir menari kan? Saya kata dia khilaf. Boleh zikir menari, tapi ada orang nampak itulah kemuncak kebahagiaan. Dia boleh zikir menari, boleh zikir, tapi bila kita tanya, apa yang telah kamu sumbangkan untuk negara? Apa telah kamu sumbangkan untuk anak cucu? Boleh jawab, saya sumbangkan ada inilah dia sanad zikir ke apa. Itu tak mendapati Islam sebab tak berlaku. Melainkan Islam kemuncak, bila kita kata the golden age of Islam, iaitu saat zaman kegemilangan, sentiasa digambarkan dengan dua-dua. Dan sejak zaman Nabi pencapaian material dan juga malah rohani. kejatuhan Islam kita kata jatuh dua-dua. Tak ada kita kata jatuh satu je. Dia satu Dan yang menariknya apabila kita cerita tentang dinisbahkan kepada Islam ni, zaman kegemilangan Islam, kebahagiaan ini dia adalah, walaupun kita cerita individu, dia akhirnya akan bentuk sistem. Contoh, Islam tu bila dia individu, tapi kita tahu khalifah adalah orang yang paling bertanggungjawab, paling orang tak cemburu sebab dia tahu dia tengah bawa amanah yang besar. Tak ada orang nak jadi itu sebab nak duit, nak kaya macam, sebab dia dibina atas asas hak dan juga atas asas tanggungjawab kepada semua. Saya tambah sikit. Kalau contohnya, dan Islam, dia keseimbangan itu atau menyeluruhnya kebahagiaan yang dibawa oleh Islam ni, dia bukan sekadar pada individu dan juga negara, tapi bersifat sampai kepada alam dan haiwan pun mendapat kebahagiaan. Sebab kalau kita tengok sebagai contoh, kenapa dalam Islam banyak hadis melarang kita bila masuk ke negara lain tebang pokok ke. Itu semua adalah satu bentuk-bentuk kefahaman kepada nisbah kebahagiaan tu. Kita ni membebaskan dunia daripada bukan sekadar manusia dapat manfaat dia. Organisasi sosial iaitu negara dan juga alam dan haiwan pun sama dapat manfaat. Kalau sebut pasal haiwan ni, dia sebenarnya di barat ada satu yang ekstrim, dia kata haiwan ni patut dilayan macam manusia. Dia ada hak macam manusia untuk hidup, tidak payah disentuh dan sebagainya. Hak seperti manusia. Hak seperti manusia, maksudnya tidak boleh disembelih dan sebagainya. Walhal Allah jadikan kehidupan ni ada fungsi dan tujuan. Dan dia hak dia sampai tahap dia nak kahwin yang mendatang pun boleh. Itu yang ekstrim tu. Jadi sebenarnya apa yang kita perlu lihat adalah bila kita kata berkadar tadi, kita menggunakan ambil manfaat daripada ternakan tu. Islam ajar kita macam mana? Kita sembelih dengan kaedah yang terbaik, gunakan pisau yang tajam.
Jangan ditunjukkan apa yang haiwan yang disembelih dengan yang lain-lain dan sebagainya. Baik, saya tak nafikan bahawa konsep di dalam Islam tentang kebahagiaan ini lengkap. Kan lengkap sebab dia telah membina peradaban dulu. Cuma persoalannya sekarang kan ini persoalan tambahan. Bagaimana kita boleh aplikasi dalam dunia moden ni? Dengan tadi kita dah bincang permasalahan salah faham tentang konsep kebahagiaan, macam mana kita nak mulakan? Boleh saya tarik sikit? Boleh. Saya tarik sikit sebab tadi saya ni batu Ustaz Ismail batu dia ambil poin saya. Batu saya nak. Tak apa, silakan. Dah gurau je kan. Kita santai-santai. Jadi dia sebenarnya kalau tengok tadi saya sambung tadi lepas tu kita balik pada persoalan tu. Dia rahmat tu rahmatul lil alamin. Bila Islam bawa bahagia, bahagia dia adalah rahmat pada sekalian alam. Itu sifat yang dibawa oleh Islam. Ia satu benda yang tidak difikir oleh berlaku dalam sistem yang selain Islam. Sistem Islam adalah kebahagiaan yang dimonopoli. Kebahagiaan yang hanya pada kebahagiaan kelompok tertentu yang di atas at the expense of the masses. Kepada sistem dia adalah, orang lain sengsara, dia bahagia. Orang lain terkorban. Kita ambil contoh simple adalah kepada kemelut demokrasi di Malaysia. Siapa yang bahagia? Kita undi sekali 4 tahun nanti undi sekali 4 tahun dia undi. Lepas tu kita macam tak apalah aku bahagia dapat undi calon aku. Lepas tu siapa yang bahagia lepas tu? Ada tak faham tak? Jadi dia keadaan itu sama juga macam ekonomi. Apa pun berlaku krisis tak krisis, orang-orang yang mengawal sistem kapitalis sentiasa dalam kebahagiaan. Dalam definisi sekarang jadi bayangkan sehingga kan kepada sekecil-kecil habuk yang digunakan untuk bina rumah semua dinaikkan harga atas sebab pinjaman. Okey. Jadi itu satu. Aplikasinya macam mana? Aplikasi. Bila aplikasi, saya nak sentuh aplikasi ni, saya dah cakap banyak, saya tanya Ustaz Ismail. Aplikasi macam mana? Aplikasi yang kita tahu sistem kebahagiaan ni dia sistemik punya masalah. Berakar di semua tempat. Okey. Jadi nak tak nak permulaan dia mesti dengan pendidikan. Pendidikan kita perlu bersifat holistik dahulu, menyeluruh dahulu. Sekarang kita letak contoh kan, kenapa negara macam baju macam Korea, Jepun ada kes bunuh diri di kalangan pelajar. Sebab kita letakkan kecemerlangan pelajar ataupun kebahagiaan untuk pelajar bila dia dapat lepas ke certain exam, dia punya grade tinggi. Betul. Kalau tak lulus cemerlang, mak ayah marah, cikgu marah, tak dapat kerja, gagal. Jadi bunuh diri. Akademik sama dengan kebahagiaan. Ya, di peringkat umur itu. Di peringkat umur itu. Jadi maksudnya kita mentakrifkan semula kebahagiaan bermula generasi baru melalui pendidikan. Ya, pendidikan tu bersifat menyeluruh. Kita bangunkan manusia itu sendiri bukan sekadar sebagai satu komoditi, sekadar untuk memberikan pulangan ilmu dia pada negara, tapi dia memahami hakikat diri dia. Sebab ayat sekarang ni adalah hakikat diri dia. Adalah akademik ini bukan sekadar untuk bekerja lah. ya, untuk melahirkan insan. Dia mencari makna diri dia lah. Ya, sebab bagi saya kebahagiaan ni dia adalah memahami erti, hakikat dan bertindak ke arah itu. Sebab poin itu penting sebab apa? Kalau tak, ada orang boleh kata dia dapat 16 tapi tak apa, yang penting bahagia. Jadi dalam kes ni tak berlaku lah. Bukan, maksudnya kita kena menyeluruh lah. Kita tak faham menyeluruh tu. Dia jadi macam tu sebab pendidikan tu adalah untuk orang yang boleh belajar benda tu lah. Sedangkan ilmu dia untuk hidup. Kalau kita boleh simpulkan lah, perbincangan malam ni sangat menarik. Apa konsep, kalau kita boleh keluarkan satu perkataan daripada tuan-tuan, apa konsep alternatif kebahagiaan tu yang boleh simpulkan? Dari segi penggunaan sumber alam dan sebagainya, kebahagiaan dapat dicapai apabila kita memanfaatkan sumber-sumber yang ada pada kadar keperluan kita tanpa berlebihan. Dia sama macam konsep adil lah. Betul. Sama macam konsep adil. Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Oh, baik. Kalau saya tambah sikit, meletakkan sesuatu itu perlu kepada ilmu tentang hakikat sesuatu itu dulu. Baru kita tahu fungsi dia di mana, apa letak duduk dia, kedudukan dia. Kemudian dia ada gabungan dua, satu gabungan ilmu dan amal. Amal di sana kat ibadah dia. Amal ni apa benda gerak kerja. Tindakan. Tingkah laku. Bila kita tindakan betul, baru sampai kepada hakikat ke arah meletak kepada tempat dia dan sampailah kebahagiaan. Baik. Okay, kalau tengok sebenarnya terima kasih Dr. Kamil dalam aspek sebuah sistem. Kalau sistem pengurusan dalam sekitar, dia akan merujuk kepada itu. Kepada keadaan diri macam tu. Tapi apa yang berkongsi antara semua yang kita bincang tu adalah kita tak boleh seimbang atau bincang tentang kebahagiaan melainkan apabila kebahagiaan itu adalah pada hakikat yang sebenar. Maknanya kebenaran? Masuk hakikat macam ni. Masuk hakikat ni adalah dia adalah satu benda yang membawa kepada kebenaran. Bawa kepada Allah atau Allah ini kebenaran. Ambil contoh macam ni. Katalah air yang saya minum ni. Betul lah.
Kan, tepuk meja takut golek kan kita tutup air. Contoh air yang saya minum ni. Kita tahu air ni air curi. Hakikat air ni adalah air ni kebatilan dicuri. Kita minum, oh lega hilang ni. Tapi seronok tak? Bahagia tak? Tak bahagia. Hilang dahaga. Tapi tak bahagia. Mana dapat kepuasan? Puas tak? Hilang. Selesai masalah. Selesai masalah. Selesai keperluan. Puas. Puas dapat minum air. Selesai, Alhamdulillah. Kan? Tunggu orang top up, top up kan? Contoh kan? Puas minum. Kepuasan tu. Jadi konsep yang ada sekarang ni kata kebahagiaan adalah kepuasan. Salah. Kalau puas dalam keadaan dia bukan kebenaran dan bukan mendapati daripada Allah SWT, maka dia bukan kebahagiaan. Sebab dia tahu. Dia bersifat palsu. Ya, dia akan bersifat palsu. Baik. Jadi tak begitu. Jadi apa kebenaran pula Allah sifatkan apa? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa Syarul lakum. syarrul lakum. Boleh jadi kita suka benda tu. Mhm. Tapi itu kebenaran. Tapi kita rasa sempit, sakit. Tapi kita tengah bahagia. Walaupun sakit, kita tengah bahagia. Sebab tu kalau kita tengok orang-orang hebat, dia sanggup sakit untuk dapat satu kebenaran. Kan? Orang yang tengah belajar, orang yang tengah belajar sungguh-sungguh, kita kata dia bahagia ke tak? Kita tengok luar, ambil ni, hari naik ni, hari naik. Kenapa hari naik? Sebab dia tengah stres. Kan? Tengok muka pun stres. Jadi Malam ni memang kesimpulannya, aircon- Ustaz? aircon tutup semua kan? Kebenaran tu. Jadi, Mhm. walaupun sengsara di luar, tetapi dia adalah dalam kebenaran, itu kebahagiaan. Menarik. InsyaAllah. Terima kasih tuan-tuan kerana datang pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod akan datang. Okey. Terima kasih.